bersungguhnya para ulama, khususnya para ulama hadis, menentang golongan pelipu lara, qusas dan juga wa'az ni. Jadi soalan saya kepada Dr. Rozaimi, apakah kesan dan akibat implikasi corak pemikiran masyarakat pada masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang sekiranya tiada orang yang bangkit melawan, menegur ataupun bercakap benda ni? Sebab kalau tengok itu zaman dulu, zaman sekarang pun wa'az, tukang cerita ni kadang-kadang corak dia ataupun cara dia sampaikan cerita tu makin hebat lah dan pengikut dia ramai. Jadi saya minta doktor untuk beri sedikit kupasan tentang bagaimana bahayanya benda ni kalau tidak ada golongan yang bercakap ataupun golongan yang menegur. Jadi dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Qarni selaku moderator pada malam ini yang dikasihi sahibus samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, selaku bos saya jugalah, ahli lembaga pengurusi ahli lembaga pengarah KUIP Sdn Berhad, tuan-tuan, tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Persoalannya yang kita selalu berdepan dengan golongan-golongan pentaassub kepada qusas dan wa'ad ini adalah mereka selalu melabel kita ataupun bertanya kepada kita, apa lagi yang kamu mahu? Takkah kamu rasa umat ini telah berpecah? Tidakkah kamu rasa umat ini sedang tenat? Kita kata ya, umat ini sedang berpecah dan umat ini sedang tenat apabila mereka tidak mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak bersatu, kita mesti bersatu di atas dasar ilmu, di atas dasar kebenaran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat jelas. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang tuan-tuan biasa dengar. Kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah salah seorang daripada kamu itu dikira sebagai pendusta apabila dia menceritakan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak dan kaji. Dan kita tahu, seperti mana yang Datuk Mufti duk cerita tadi, golongan qusas ini adalah golongan yang terlalu banyak berceramah, terlalu banyak bercerita. Tuan-tuan, dalam hidup saya lah, walaupun tak panjang dan tak lama saya berceramah ni, tapi di awal-awal waktu saya balik daripada Jordan dulu, banyak jemputan sehingga saya tak mampu nak tolak, rasa kesian. Lama-lama saya rasa tak ada masa nak membaca. Tambahan pula kita punya ceramah tu dirakam. Jadi kalau kita ulang ceramah yang sama, orang akan kata, ni yang semalam punya ni. Kalau tak dirakam, kita boleh recycle. Masjid ni tak dengar lagi yang masjid semalam punya. Tapi bila dirakam live pula tu, jadi susah. Jadi sebahagian daripada golongan qusas dan wa'az ini, ada kalanya mereka ini terlalu banyak jemputan, kan, untuk tadkhimul juyub, untuk menggemukkan poket, maka mereka terpaksa, kan. Jadi rujukan tak sempat nak buat. Jadi bila rujukan tak sempat nak buat, mereka ini akhirnya menjadi hatibul lail. Ini satu istilah yang selalu digunakan oleh ulama hadis. Hatibul lail, pencari kayu api di waktu malam. Yang mana waktu malam gelap gelita zaman dulu, tak ada lampu, tengah-tengah padang pasir duk cari kayu api. Dia tak boleh beza mana satu kayu, mana satu ular. Dia tak nampak dekat bawah kayu tu mungkin ada kalajengking yang boleh membahayakan dia. Maka begitulah perumpamaan qusas dan wa'az.
apabila mereka membacakan mana-mana riwayat, apabila mereka membacakan mana-mana hadis, mereka tak sempat semak, mereka hanya baca. Kalau mereka rasa takjub dengan isi kandungan cerita tu, mereka akan cerita. Kesannya apa dia? Kesannya pada agama terlalu banyak. Yang pertama sekali tuan-tuan, dalam keadaan tidak sedar, mereka seolah-olah menghina para anbiya. Secara tak sedar mereka hina para anbiya. Seperti mana Al-Imam Ibn Qayyim menceritakan, menukilkan satu riwayat, man sallat duha kadha wa kadha raka'ah u'tiya thawaba sab'ina nabiyya. Sesiapa yang bersalat duha sekian-sekian rakaat akan diberikan pahala 70 orang nabi. Kan? So 70 orang nabi, maksud dia lagi hebat daripada nabi, sedangkan dia salat duha je. Kan? Bahkan kalau kita tengok di zaman ni, ada penceramah cerita Firaun menyelam masuk dalam sungai Nil, jumpa dengan wali, dengar cakap wali, cakap Nabi Musa tak dengar. Firaun boleh dengar cakap wali, tapi cakap Nabi Musa dia tak boleh dengar. Tak ke pelik? Secara tak langsung bercerita memang seronok, tapi akhirnya orang rasa macam maksudnya wali lagi hebat daripada Nabi Musa lah. Sebab wali cakap, Firaun terima. Musa cakap, Firaun tolak. Ini benda yang sangat-sangat berat pada agama. Bahkan berkemungkinan kita bersangka buruk dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga kan kita rasa macam hadis macam ni kan, takkan sahabat tak tahu. Kita duk cari dalam kitab musnad pun tak ada, duk cari dalam kitab sunan pun tak ada, duk cari dalam musannaf pun tak ada, tiba-tiba penceramah dibawa, ada pula riwayat ni. Seperti contoh sebahagian penceramah membacakan riwayat hadza wasi wal khalifatu min ba'di fasma'u lahu wa ati'u. Nabi sebut kepada Ali bin Abi Talib, dia ni adalah pemegang wasiatku, dia khalifah selepasku, dengar kata dia dan taat pada dia. Penceramah duk baca benda ni, orang duk dengar, rupanya Ali jadi khalifah, sahabat duk khianat pada pesanan Nabi SAW. Maka kita telah bersangka buruk dengan para sahabat. Sebahagian daripada penceramah kadang-kadang membaca hadis nak bagi orang seronok dengar, kadang-kadang menimbulkan semangat perkauman. Menimbulkan semangat perkauman. Kan dalam hadis yang palsu dibacakan, disebarkan oleh golongan pemalsu hadis, da'uni minas Sudan wa innamal aswad li batnih wal farjih. Jauhkan aku daripada golongan Sudan, jauhkan aku daripada golongan Afrika ni, kerana kehitaman itu disebabkan oleh kerana perut mereka dan juga disebabkan oleh kemaluan mereka. Maka orang baca ni rasa macam tak guna betul orang gelap ni. Kan? Samalah kadang-kadang bila kita nak menegur, kan, bila kita nak menegur, dia tengok negeri pula. Kan? Hari ni kami nak ceramah ni, nak berforum ni, dia duk tanya, pasal apa negeri lain tak boleh masuk? Kan, pasal apa dia tak masuk 13 negeri lagi? Kita kata negeri tak negeri ni ikut otoriti agama. Kalau otoriti agama tak bagi, kami tak bolehlah masuk. Tapi itu bukan penentu kebenaran. Michael Jackson seluruh negara dia boleh pergi, tapi dia menyanyi ya. Kan? Presiden Amerika semua tempat dia boleh pergi. Adakah dia betul? Sebab itu ada kalanya pentaksub kepada golongan Qussas ini akhirnya membawa kepada ketaksuban pada negara, pada negeri, pada bangsa, dan ia juga membawa kepada malasnya umat ni dalam beramal. Kadang-kadang di antara sebab golongan Qussas ini berceramah, antaranya adalah qasdul ighrab, suka untuk cerita benda yang rare, suka untuk cerita benda yang pelik. Bila orang dengar, hebat ustaz ni cerita benda yang orang lain tak cerita. Kan tadi Ibnu Mas'ud pun dia takut, dia tak nak ceramah hari-hari, dia takut orang boring. Sebab apa yang Nabi SAW tu bagi tu ilmu, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis tu ilmu. Ada kalanya berat untuk dihadam oleh orang awam, maka sebab itu dia memerlukan masa.
Yatakhawwalu alaina bil mau'izah. Dia gunakan selang-selang hari. Tapi golongan penceramah ni kadang-kadang dia tak perlukan ilmu pun. Dia curi cerita benda-benda yang pelik. Kan cerita amalan ni dapat pahala banyak ni. Buat benda ni dapat pahala banyak ni. Orang suka dengar. Jadi akhirnya orang malas beramal. Maka sebab itu dulu Datuk Mufti pun ada kritik golongan yang salam masuk syurga ni. Salam dengan dia masuk syurga. Hadis itu adalah hadis yang tidak sahih. Takkan setakat salam boleh masuk syurga. Kan banyak lagi amalan lain. Riwayat yang menyebutkan man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarrukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhu nar. Siapa yang dapat anak dinamakan anaknya itu dengan Muhammad kerana nak bertabarruk dengan nama Muhammad, dia dan anaknya tak masuk neraka. Seronoklah. Lahir je anak, nama Muhammad. Aku dan anak aku tak masuk neraka. Aku relax aja. Orang salat dia sabkok dulu. Kan? Maka akhirnya agama ini akan dipenuhi dengan manusia-manusia yang malas beramal. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis-hadis yang dibaca oleh golongan wa'ad dan qussas ini ada kalanya mengajar kita untuk lari dan jauh daripada akhlak yang baik. Hadis mengajar kita tentang akhlak yang baik. Hadis mengajar kita supaya lidah kita jangan kotor mencela, jangan kotor untuk mencaci orang lain. Tetapi terdapat golongan qussas, golongan wa'ad yang menggunakan perkataan yang kotor. Bahkan sebahagian daripada mereka menyandarkan kata-kata yang kotor ini kepada Nabi SAW. Sebab tu kita tengok sebahagian penceramah menggunakan perkataan yang jelek, marah dekat kami berdua, kan, duk guna perkataan wababi. Dalam masjid tunjuk isyarat lucah. Dalam masjid sebut bodoh. Ini perkataan yang tak baik. Kadang-kadang saya pun risau kan, seriau nak hantar anak pergi dengar ceramah agama. Sebab takut ada perkataan-perkataan yang tak baik. Ini saya sebut terang-terang ni, adik-adik jangan duk ikut perkataan macam ni. Kerana perkataan ni adalah perkataan yang kotor, perkataan yang jahat. Dan disebut dalam sebahagian riwayat disebut, qussas ini membaca riwayat, man lam yakun lahu mal yatasaddaq bihi falyal'anil yahuda wan nasara. Hadis ini hadis palsu. Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Manarul Munif, kononnya Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak ada duit untuk bersedekah, maka hendaklah kamu laknat, maka hendaklah dia laknat orang Nasara dan orang Yahudi. Tak pasal-pasal. Ibn Qayyim kata, pastinya laknat kepada orang-orang yang kafir ini tidak boleh untuk menggantikan tempat sedekah. Ya. Dan golongan qussas dan wa'az ni bila dicerita benda-benda yang pelik ni, dia menjadikan agama ni jadi bahan ketawa orang. Jadi bahan ketawa tuan-tuan. Bukan kata orang Islam je, orang kafir pun kadang-kadang ketawa tengok. Ada zikir semut, ada zikir burung. Kita pun pelik. Zikir yang Nabi ajar punya banyak tak teramal. Dia pergi tengok zikir haiwan. Haiwan pun pelik. Ini zikir aku, korang nak ambil pasal apa? Kalau dia boleh cakap lah. Banyak zikir Nabi SAW yang tidak teramal. Kan kita baru-baru ni dok tengok satu video, dia punya zikir hu kan. Nabi SAW mengajarkan zikir sangat-sangat sempurna ayatnya, sangat-sangat baik dan indah kata-katanya. Tapi kita kata zikir ni untuk orang awam berat. Pelik. Sebab tu saya terbaca satu post, sahabat kita juga tulis, seorang ustaz. Dia kata waktu selawat dia nak bubuh perkataan Sayyidina kerana nak beradab dengan Nabi SAW. Dalam hadis kalau selawat Ibrahimiyah tak ada perkataan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, tak ada perkataan Sayyidina tu. Tapi mereka ini mengatakan kena tambah Sayyidina sebab nak beradab dengan Nabi SAW. Tapi bila zikir Allah, hu je, hu. Tu yang Sabri kata tu, beliau. Kita pun pening kepala.
Sedangkan zikir yang Nabi SAW ajar tu sangat indah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Begitu indahnya zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kita berselawat kepada Nabi seperti yang Nabi ajar, kita berzikir kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ini kesan yang seterusnya. Kemudian tuan-tuan, bila terlalu banyak sangat, bila terlalu banyak sangat dok baca benda-benda yang pelik ni, kadang-kadang kita mensyariatkan benda yang tak disyariatkan. Golongan-golongan penceramah pada hari ni dok sebar benda pelik-pelik. Hadis kata macam lain, dia dok buat lawan bagi hadis tu. Hadis kata bulan Safar tak ada sial, dia kata boleh mandi bulan Safar, kan? Hadis kata jangan percaya kepada ilmu perbintangan, astrologi, bukan astronomi, astrologi, tengok bintang untuk ramal masa depan, dia kata okey. Maka kita tak ada pilihan tuan-tuan, melainkan kita kena bersuara, kita kena bercakap. Kerana kalau kita tak buat apa-apa, agama kita akan dirosakkan oleh puak-puak ni. Agama kita akan dirosakkan oleh golongan penceramah dan penglipur lara ni. Kita tak ada pilihan, melainkan kita kena kata, kita kena lawan. Bukan lawan apa? Lawan. Kita kena tegur kerana benda ni tak betul. Dan kalau dibiarkan, golongan ini akan cuba untuk mempengaruhi pemerintah, buat macam-macam riwayat demi nak mendapatkan tempat pada pemerintah, kan? Dan akhir sekali, sebelum saya berhenti, kesan yang paling buruk yang akan berlaku pada umat ni kalau kita biarkan golongan ini tanpa teguran dan tanpa ada tanpa ada usaha nahi mungkar, akhirnya hadis, kedudukan hadis di sisi masyarakat, di sisi umat tak ada nilai. Kita tulis hadis, dia balun kita, dia kata yang ni ajaran Wahabi, sedangkan tu ajaran Nabi SAW. Sebab tu saya selalu ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang berada di sini dan juga yang berada di dalam talian yang mengikuti kita ni, satu kisah Ibnu Abbas dengan anak murid dia Ikrimah salat di satu kawasan, di belakang satu orang tua. Orang tua ni bila salat, dia takbir intiqal tu dibaca kuat. Anak murid Ibnu Abbas ni tak biasa dengar kuat takbir intiqal ni. Berkemungkinan di tempat dia, mazhab yang dia pegang, takbir intiqal imam ni dibaca perlahan. Habis salat dia kata ahmaq, orang tua ni bodoh, orang tua ni tak cerdik. Ibnu Abbas turut tegur, dia kata sunnat Abil Qasim, yang kau kata bodoh itulah sebenarnya sunnah Nabi SAW. Kan, kita akan melahirkan golongan yang tak peduli hadis ke bukan hadis ke, yang penting kalau dia ni baca, dia ni teruk, dia ni Wahabi, hadis pun aku tak peduli. Bahaya tuan-tuan. Tapi kalau ustaz pujaan dia keluarkan apa-apa statement pun akan percaya, kan? Sampai benda pelik-pelik pun percaya. Ada saya terbaca satu statement dekat ditulis di Facebook. Dia kata ada seorang pemuda ni betul taksub betul dengan ustaz tu. Jadi nak test, dia kata, hang percaya tak benda ni? Satu statement yang karut. Dia kata ini mengarut, aku tak percaya. Kan mengarut kan? Ya, mengarut. Tapi ustaz fulan yang baca. Oh, kalau ustaz fulan yang baca, aku percayalah. Tadi dia kecam pendapat tu, tapi sebab taksubnya dia pada ustaz tu, maka dia merosakkan. Maka dia terpaksa merosakkan akal dia demi nak terima cerita-cerita karut. Ya, maka sebab itu hadis tu, kedudukan hadis tu tak mulia lagi dah di sisi masyarakat kalau kita biarkan benda ni berlaku. Dia akan jadi hina, dia akan jadi rendah, kata-kata ustaz lebih tinggi. Dan ada usaha untuk halang orang awam daripada dengar hadis-hadis Nabi SAW. Orang awam tak payah tahu dalil, dia kata. Memang betul pun orang awam tak wajib, tapi kalau dia nak tahu, bagi tahulah. Tapi bila orang tanya dalil, dia punya marah tu sampai nak lempang orang tu. Dalil tak boleh dengar, perkataan kesat dia keluarkan boleh pula dengar.
Dok maki orang, dok kutuk orang, dok membodohkan orang, boleh dengar pula. Dalil tak boleh dengar. Sebab apa? Bukan taraf kamu. Taraf kamu dapat maki je. Ini pelik. Kalau kita biarkan benda ni berlaku, kita akan melahirkan masyarakat yang tidak lagi menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dulu sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.